Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz kena on. Ustaz kena on bagi nampak muka. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Ini kat mana ni Ustaz? Suara okey? Apa semua? Suara okey Cun. Suara okey Ustaz. Sebelum saya mukadimah Ustaz bagi cerita. Ustaz, sebelum saya mukadimah minta Ustaz cerita sikit apa Ustaz buat kat sana. Dah rupa Pak Arab dah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa wala. Terima kasih Abang Nasir. Ya Ustaz. Saya ada daurah Abang Nasir, daurah ataupun latihan khusus tadrib limudah syahrain, 2 bulan di sini insya-Allah. Alhamdulillah. Untuk khusus, nama khusus dia khusus pengurusan fatwa, khusus pengurusan dakwah dan pengendalian fatwa. Oh, alhamdulillah. Di Darul Ifta Al-Azhar Mesir. Oh, dia kira Ifta ni dia kira majma', dia ada 2 tempat saya belajar. 2 di Majma' Buhus, iaitu akademi apa nama ni, pusat akademi antarabangsa, dan satu lagi di Darul Ifta. Dua-dua di bawah seliaan, di bawah Universiti Al-Azhar lah. Oh, alhamdulillah. Kiranya bila balik Ustaz? Hari-hari ada bila balik? Bulan 12 bulan 12, hujung tahun. Hujung tahun. Sempatlah sambut tahun baru InsyaAllah. Okey Ustaz. Di sini sekarang cuaca dah mula sejuk Abang Nasir. Dah mula berapa, Ustaz? Belum sejuk sangat lagi, tapi kalau pagi dia dah belah-belah dah lah. Oh, sejuk lah tu. Dia dah kena angin lagi kan. Jadi kalau lagi 2 minggu lagi dia makin sejuk lah. Sebab dia makin sejuk. Oh, dia dah musim dia macam tu lah. Kena pakai baju ni. Bilik tak ada pasang aircon, tak ada pasang apa pun. Yalah, dah sejuk dah, nak aircon apa lagi. Sini Ustaz, sini dah hari tu kan, sini musim hujan berapa hari kan. Hujan je. Ni dah dekat, rasanya dekat 4-5 hari dah tak hujan ni. Tak hujan. Sekarang okey. Kerana tak hujan Panas sini ke? Tak hujan. Tempat kita lah. Kan? Dah berapa hari tak hujan. Panas. Ya. Ada aircon, tak ada lah panas. Okey Ustaz. Baik. Kita mula ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kepada yang sedang tonton, untuk makluman, Ustaz sekarang berada di Mesir, saya di Malaysia. And so itulah hebatnya pukul 4 pagi waktu orang tahajud. pagi. Itulah Ustaz. Dia bila teknologi ni kita manfaatkan, inilah hasilnya kan. Dan bukannya kita buat apa pun. Kita nak sembang-sembang, jom sembang-sembang pasal apa yang kita nak sembang ni lah hari ni. So sama-sama kita manfaatkan teknologi yang ada ni. So ini kira part 2 Ustaz. Hari tu kita dah sembang dah bab nikah, cerai, rujuk kan, macam-macam lah kan, sampai ada yang kena cerai jadi apa duduk hot. Itulah Ustaz. Hari tu rasanya Ustaz kita nak sambung bab khuluk rasanya. Ustaz cakap nanti Ustaz akan bawa bab ni khuluk. InsyaAllah Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih. Terima kasih semua yang menonton. Kalau ada share dengan kawan-kawan pun bagus juga. Ya, Saya semangat pasal bila Abang Nasir ajak live ni. Hari ni kita awalkan sehari. Biasa kita buat hari Jumaat kan. Ya Ustaz. Tapi yalah, saya pun semangat juga. Walaupun di sini memang awal pagi lah, subuh pun tak ada awal sangat. Saya 5.35 subuh. 5.35. Dia bila kita kata apa, bila musim sejuk ni dia malam panjang masih. Oh, malam panjang Ustaz. 7.40. Isyak 7.40. Sorry. Oh, Isyak 7.40. Isyak 7.40, subuh 5.35. Jadi malam dia panjang lah. Malam dia panjang. Tidur pukul 8. Tapi Ustaz itulah. Pukul 8 masih. Berapa jam tu? 7 sampai pukul 4 tu dah kira berapa jam dah tu 7 sampai pukul 5. 12 jam lah. 5. Tak. 7 pukul 8 lah. Kalau tidur pukul 8, tapi saya tak tidur pukul 8 lah. Kalau kata pukul 8 sampai pukul 12, 4 jam. Sampai pukul 4, jadi 8 jam lah. Sampai pukul 4. Dah cukup tidur dah kalau ikut lah kan. Okey. Masih. Baik, dalam bab cerai ni, hari tu kita bincang. Cerai ni ada banyak jenis. Yang pertama, perceraian yang dibuat oleh lafaz suami. Itu satu, iaitu dipanggil talak. Talak satu, talak dua. At-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Iaitu perceraian dibuat oleh suami. Yang keduanya talak yang dibuat dengan fasakh. Perceraian yang berlaku dengan fasakh. Fasakh ni adalah perintah hakim di mahkamah syariah atas permohonan pihak-pihak lah, sama ada suami boleh mohon atau isteri boleh mohon. Ya Ustaz. Fasakh ni maksudnya ada pihak-pihak yang bermasalah lah pada salah satunya. Contoh, kalau suami dapati isteri ni ada problem yang dia tak boleh settlekan, sama ada aib ke, ataupun masuk penjara ke, ataupun bermasalah, adalah perkara-perkara yang begitu, boleh dibawa ke mahkamah syariah untuk permohonan fasakh. Ustaz. Fasakh nanti lepas ni saya sebut. Ustaz, saja teringat. Saya teringat macam contohlah kan kisah cerita Piramli tu kan, Sarimah mak mentua, maknya suruh kamu ceraikan laki kamu kan, dengan fasakh dia sebut tu. So keadaan macam tu, ibu mertua tu yang mainkan peranan. Macam mana tu Ustaz? Minta maaf lah Ustaz, saya teringat pasal cerita Piramli. Itu ialah ini bab pihak ketiga lah. Pihak ketiga ni kena tengoklah sama ada suruhan yang syar'i ataupun yang tidak syar'i. Ya Ustaz. Sebabnya contohnya
Nabi Ibrahim AS sendiri pun diriwayatkan, dikisahkan pernah menyuruh anaknya Nabi Ismail ceraikan isteri dia. Ya betul. Ya betul Ustaz. Kerana banyak sangat banyak sangat cerita yang tak baik tentang lelaki dia, suami dia, iaitu Nabi Ismail AS. Kan? Tapi ialah maknanya kita kata suruh cerai ni, kita tengok sama ada dia syar'i atau tak syar'i. Ya Ustaz. Jadi dalam kes cerita Piramli tu, maknanya suruh tu suruh guna kaedah fasah. Fasah ni maknanya dia kena minta kepada hakim. Kalau zaman Piramli tu qadi lah. Kami yang kerja sebagai qadi ni lah yang akan menguruskan. Sebab dulu masih ya Ustaz, sebelum tahun 95 pejabat agama ni dia adalah pendaftar dan dia juga adalah qadi. Qadi ni maknanya hakim. 1995. Jadi orang panggil qadi tu. Jadi apa-apa bicara, dia akan bicara depan qadi ni lah. Qadi ni lah akan menikahkan mereka. Qadi ni jugalah akan membicarakan mereka. Kalau apa-apa apa-apa dia sekarang tak ada. Kira baru lagi dah proses ni. Ni kita buat ni tahun 1995. Dah dekat 29 tahun. Sekarang ni dah dipisahkan. Maknanya hakim di satu jabatan, maknanya Jabatan Kehakiman Syariah. Jadi qadi itu sebenarnya itu adalah hakim. Qadi itu hakim sebenarnya. Ya. Yang kita panggil naik kadi lagi. Naik kadi. Kan biasa panggil naik kadi. Gelaran dulu. Sekarang ni dia punya jawatan dia sekarang ni masih penolong pendaftar. Itu ayat sebenarnya. Ya. Jawatan dia sekarang penolong pendaftar. Jawatan saya sekarang ni kalau dari segi itu adalah pendaftar. Ustaz pendaftar. Nikah cerai rujuk. Saya pendaftar, bukan lagi qadi. Tapi kadang-kadang ada juga orang panggil qadi. Ada negeri masih lagi panggil qadi. Negeri Johor, tak silap saya. Negeri Pahang, sebab dia nak kekalkan nama tu, dia ada haibah dia sendiri. Nama dia tu ada gah sikit lah. Betul Ustaz, bunyi pun sedap Ustaz, qadi. Tapi kerja qadi ni sebenarnya hakim. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya. Kalau zaman dulu, antara ulama-ulama yang hebat dalam jawatan kerajaan ni panggil qadi al-qudah. Ketua hakim, ketua qadi. Sebab qadi ni dia adalah orang yang membuat keputusan. Bahkan dia lebih tinggi daripada mufti. Qadi ni kerana keputusan fatwa mufti belum tentu mengikat qadi. Tapi keputusan qadi akan mengikat mufti. Macam tu Okey. Baru faham. Okey. Jadi sekarang ni kalau dia ada masalah rumah tangga, contohnya suami meninggalkan dia lebih daripada setahun. Kalau dalam enactment ada nyatakan, jadi dia boleh pergi ke Mahkamah Syariah untuk membuat permohonan fasah. Ya Ustaz. Ataupun fasah ni boleh sebab aib. Aib ni dalam bahasa Arab, makna asal dia adalah suatu yang kita kata mendatangkan malu, tapi dia juga dalam kaedah fiqh, dalam istilah fiqh, mustalahat fiqh, dia boleh juga dia maknakan suatu yang ada kecacatan. Ada soalan Ustaz? Jadi dia maksudnya suami, isteri kahwin. Contoh mudahlah. Kahwin, lepas tu dapati bahawa isteri ni wanita yang tidak boleh disetubuhi. Sebab dia punya bahagian kemaluan dia ada daging yang menutupi. Dulu saya tengok dalam kitab fiqh je. Tapi setelah saya baca saya kerja
rupanya ada kes yang pernah datang mengadu dengan saya. Isteri dia maknanya ada daging yang menutupi yang dia tidak boleh disetubui. Oh, macam tu ada Ada. Jadi terpulang pada suami. Suami dalam kes yang saya dapat tu dia redha lah. Dia tak apa, dia tak akan ceraikan isteri dia. Dia redha. Tapi kalau dari segi fasah tadi, dia boleh mohon fasah di mahkamah jika dia tak tahu masa belum kahwin. Jadi dia termasuk aib yang disembunyikan. Aib yang disembunyikan. Termasuk Abang Nasir kalau orang yang berdekor terlalu kuat bunyi kereta api ke. Suami dekor terlalu kuat, isteri langsung tak boleh tidur, mendatangkan penyakit kepada isteri. Tapi biasanya hakim akan minta dia buat rawatan dululah. Yalah, berubat dah dulu. Berubat dulu. Sama macam mati pucuk. Hakim akan minta dia buat rawatan dulu. Kalau dia dah buat rawatan masih lagi kekal masalah tu, jadi hakim akan benarkan permohonan tu lah. Baik, Ustaz. Ada soalan ni, kalau gaduh mulut suami terkeluar perkataan cerai, tapi suami sempat melafaz berujuk balik, macam mana ya? Ini ada, ialah perkataan benda yang serius tapi macam kelakar sikit lah cara dia tulis dia. Cara dia tulis. Awaluddin terkeluar perkataan dia, mana boleh terkeluar kan? Sebab apa? Apa nama ni, bab cerai ni, sabda Nabi SAW, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Tiga perkara buat betul-betul pun jadi, main-main pun jadi. Kan? Tiga perkara. Buat betul-betul pun jadi, main-main pun jadi. Iaitu apa dia? Nikah wa talak wa rujuk. Nikah, talak dan rujuk. Maknanya kalau dia cakap itu perkataan yang jelas cerai. Sebab cerai ni, lafaz cerai ni ada dua jenis Abang Nasir. Satu, ya, Ustaz. Dan tuan-tuan semualah. Tapi saya sebut Abang Nasir ni pasal saya macam seolah nyembang Abang Nasir lah. Yalah, Ustaz. Satu cerai, apa nama ni, lafaz, dia panggil lafaz soreh. Lafaz soreh ni maknanya lafaz yang jelas. Sebagai contohnya, suami sebut pada isteri dia, aku ceraikan kamu, atau aku talak kamu. Cuma dalam kitab fiqh, kalau katalah orang kampung, atau orang baru masuk Islam, dia tak tahu pun perkataan talak tu makna apa. Belum dia belajar baca lagi. dalam buku, dia tak tahu pun makna talak. Lepas tu dia sebut dekat isteri dia, aku talak kamu. Dalam fiqh yang itu dia tak jatuh talak. Tak jatuh. Sebab dia bukan tak sengaja, tapi dia tak tahu apa benda yang disebut. Ya, Ustaz. Sama macam orang ngigor mana sih? Gigor. Kalau dia dia tengah ngigor, dia ceraikan isteri dia, tak jatuh talak. Jangan sebut nama perempuan dah. Jangan ngigor nama isteri lain, nama isteri yang lain sudah. Itulah, Ustaz. Saya pernah dengar dalam kuliah ini selingan, Ustaz. Dalam ceramah tu, dalam kuliah tu, Ustaz cakap isteri ni kita kena panggil, kita buat gelaran Humaira, kan? So bila dengar bunyi yang macam ni, dia balik rumah dia panggil isterinya Humaira. Nama siapa pula tu? Yalah, jangan main-main, kena ajar dulu. Ajar dulu, lepas tu baru cakap. Ya. Okey, jadi dalam kes ni, kalau betul suami tu sebut perkataan cerai dengan jelas, maka jatuh talak secara zahir lah. Secara zahir ni maksud saya, keputusan jatuh tak jatuh talak kita di Malaysia ni, dia kena rujuk kepada mahkamah syariah di hadapan hakim. Betul, Ustaz. Tapi kami pendaftar ni, kita bolehlah bagi panduan kalau kes tu jelas. Kalau kes tak jelas, kami pun tak akan bagi jawapan. Kami akan tawakuf, minta bagi
pergi ke mahkamah syariah. Kalau di Mesir ni mereka akan jumpa ahli jawatankuasa fatwa. Macam tu fatwa dia hari-hari bertemu dengan pelanggan. Orang-orang ada masalah talak ni jatuh tak jatuh dan sebagainya, mereka jumpa dengan ahli fatwa. Ahli fatwa ni akan beri fatwa kepada mereka. Okey. Sana macam tu. Ustaz. Di sini dia punya style lain sikit, tapi bagus. Saya tengok ada benda yang banyak yang positif lah kalau ahli fatwa kita pun bertindak benda yang sama. Sentiasa bersama dengan masyarakat untuk jawab soalan-soalan masyarakat yang berkaitan dengan fatwa. Dia ada macam tu. Okey. Kita kurang bab itu. Jadi orang ramai ni kadang-kadang ada masalah ni, termasuk bab fatwa, mereka akan tanya ustaz-ustaz yang ngajar di masjid. Betul Ustaz. Dan ustaz-ustaz yang ngajar di masjid ni bukan semua biasa dengan fatwa. Ada Betul, sebahagian Ustaz. dia tak tahu pun, dia rasa Bukan dia bidang nak dia. jawab, dia jawab je. Bukan bidang dia. Dia nak jawab, dia jawab je. Padahal itu benda yang melibatkan fatwa. Okey, balik pada tadi. Yang kedua, kalau dia lafaz secara kinayah ni maknanya lafaz dia yang tak jelas. Contohnya, awak dengan saya putus hubungan. Contohnya lagi dia kata, saya dah tak mau tengok muka awak lagi. Apa-apalah yang jenis-jenis macam tu. Jadi dia akan jadi lafaz kinayah. Lafaz kinayah ni dia tak tentulah, dia berdasarkan kepada niat. Apakah perkataan yang dia sebut tu dia niatkan dengan cerai. Maksudnya awak dengan saya tidak ada apa-apa hubungan ni. Tidak ada apa-apa hubungan lagi tu, apakah bermaksud cerai ataupun tidak? Yang tersurat. Yang tersurat. Takut dia niat macam tu. Kalau dia niat nak gempur je, bukan niat cerai, itu talak. Ustaz, dia macam kes Awaluddin ni, contohlah dia dah lafaz cerai, kan? Perlu tak dia, saya tak tahu kalau tu nak tanya Ustaz, kalau seorang tu luar mahkamah ni, luar pejabat kadi, luar pejabat agama kat rumah bergaduh-gaduh dah lafaz cerai, lepas tu dia rujuk balik dan dia perlu tak cerai ni kena daftar dah Ustaz, lafaz cerai ni? Okey. Itu dari segi undang-undang. Kejap lagi saya akan bahaskan segi undang-undang. Okey. Sekejap aja. Jadi kemudiannya dia kata suami sempat lafaz rujuk. Maknanya selepas daripada tu suami lafaz rujuk. Itu maksudnya sempat lafaz rujuk ni, tu yang saya rasa macam kelakar tu. Sebab maknanya sempat tu sebelum mati ke, sebelum apa ke kan? Itu maksud sempat tu kan. Maknanya sepatutnya setelah dia dah ceraikan, tapi selepas itu suami telah melafaz rujuk ya. Maksudnya dia tak adalah rujuk ni, tidaklah dia kelang kabut. Maksud sempat ni kalau macam bunyi kelang kabut sangat. Tempoh dia boleh rujuk tu adalah tempoh iddah. Kalau isteri masih dalam iddah 3 kali suci. Maksudnya tempoh tu panjang lah. Dia diberi masa yang panjang untuk dia berfikir. Kan? Suami atau isteri untuk dia rujuk. Baik. Okey. Dari segi undang-undang, dia kaedah dia macam ni. Saya pun di luar, saya pun tak ingat dia punya section dia masih. Pada enactment kita, enactment Keluarga Islam Perak 2004 tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau setiap perceraian naklah dibuat di hadapan hakim di mahkamah syariah. Itu segi undang-undang mana sih? Itu undang-undang. Orang tanya apalah menyusah. Dia punya matlamat dia sebenarnya adalah tujuan dia supaya semua perceraian yang berlaku tu adalah perceraian yang patut. Saya guna istilah tu. Ataupun kita kata perceraian yang munasabah mengikut hukum syarak. Bukan perceraian yang tak digalakkan atau perceraian yang termasuk dalam perkara yang abghadul halal, seburuk-buruk benda yang halal. Jadi untuk memastikan perceraian tu perceraian yang betul-betul perlu, perceraian yang termasuk kategori wajib atau sunat atau sekurang-kurangnya harus, maka kena dibicarakan dulu di depan hakim. Okey. Itu dia punya matlamat dia. Dari segi hukum, kalau cerai di rumah pun jatuh,
cerai depan hakim pun jatuh apabila dia lafaz dengan lafaz yang betul lah. Kan? Tapi dari segi undang-undang ni tujuan dia supaya kita dapat membahagikan yang bercerai di mahkamah ni adalah cerai yang patut, yang di luar cerai yang tak patut. Okey. Bukan semua, tapi kita nak mengelakkan yang tak patut ni daripada dia berleluasa. Okey. Cumanya kadang-kadang bila nak bercerai ni macam tadi lah, dia tak sempat, dia rumah geram sangat ke apa, wallahualam. Jadi dia telah melafazkan cerai. Dari segi undang-undang salah Masih dan salah, dia boleh didenda. Boleh didenda RM1,000. Boleh didenda RM3,000 atau setahun penjara. Jenuh. Dia satu kesalahan. Boleh buat kenduri. Cerai di luar mahkamah ni satu kesalahan. Sebabnya nak mengelakkan tadi itulah, supaya janganlah suami senang-senang je. Dia rasa tak gemar, dia main cerai je kan. Senang-senang. Kita nak elakkan benda tu lah. Okey. Jadi dia adalah satu kesalahan. Okey. Satu kesalahan. Cumanya bila dia dah lafaz cerai di luar, dia kena pergi ke mahkamah syariah untuk dipanggil permohonan mengesahkan cerai. Mengesahkan lafaz cerai. Lafaz cerai. Dia kena pergi ke mahkamah juga. Macam orang kahwin dekat Siam lah, atau kahwin dekat luar negara tanpa permohonan untuk perkahwinan. Bila dia pergi buat perkahwinan, dia kena pergi ke mahkamah syariah untuk buat pengesahan nikah. Permohonan pengesahan nikah. Yang ini dia kena buat permohonan pengesahan lafaz cerai. Jadi hakim akan bicara lah. Hakim akan tengok, seandainya perceraian itu sabit, hakim putuskan betul berlaku perceraian, maka mahkamah akan hantar perintah kepada pejabat agama daerah yang berhampiran untuk mendaftarkan perceraian tersebut. Daftarkan perceraian. Kami ni sebagai pendaftar, kami akan daftarkan perceraian tersebut setelah disahkan oleh hakim. Kira penolong pendaftar punya yang akan pendaftar, bukan penolong pendaftar yang buat kerja. Pendaftar di pejabat agama. Penolong pendaftar ni yang nikah-nikahkan orang di tempat-tempat itu. Okey, penolong pendaftar. Penolong pendaftar. Kira ustaz lah yang kena uruskan. Ya. Di pejabat saya ada saya sebagai pendaftar, ada seorang penolong timbalan pendaftar yang dua orang timbalan pendaftar bawah saya. Jadi pendaftar dengan timbalan pendaftar yang buat. Penolong pendaftar ni masih yang yang kami bagi tugas untuk pergi inilah, uruskan pernikahan orang lah. Macam di Simpang Pulai, di Sungai Raya. Adalah orang yang telah kita lantik sebagai penolong pendaftar untuk menguruskan hal itulah. Tapi hal-hal untuk mendaftarkan cerai dan sebagainya, ini pendaftar dengan timbalan pendaftar yang buat. Okey, faham. Kalau paling tinggi kita ada ketua pendaftar. Itu bos kepada semua pendaftar. Okey. Di ibu pejabat lah. Okey. Faham. Jadi sekarang ni bila dia dah diarahkan untuk daftar, kami daftar. Okey. Katalah dalam tempoh dia dah bercerai tadi, macam tadi kan. Dalam tempoh dia bercerai, dia rujuk terus. Dia kata dia dah tak sengaja ke, dia menyesal ke, dia terlepas cakap ke, kan? Macam itulah. Jadi dia rujuk terus. Bila adakah boleh dia rujuk di luar mahkamah ataupun macam mana? Macam kita kata, cerai itu ni adalah satu kesalahan buat di luar pada hakim, di depan di luar pada mahkamah, tidak di hadapan hakim. Tapi rujuk boleh dibuat di mana-mana, bila-bila masa, Abang Nasir. Macam mana Ustaz? Caranya? Maknanya di rumah ke, di mana ke, dia boleh je lafaz rujuk. Sebab rujuk ni benda yang kita galakkan. Dan dia tak perlu diberi, maksudnya dia tidaklah syarat segi undang-undangnya kena ini, sebab kita nak mudahkan rujuk. Dan kita nak mengelakkanlah, mana tahu mereka
malam tu dah sedih balik, dah apa nama ni, nak rujuk balik, dah peluk-peluk, tiba-tiba ada keinginan lain pula kan. Tapi malam tu dengar kata pula lagu Hindustan. Sekarang Korea. Sekarang Korea. Rujuk lagi ni. Lagu Korea. Kita tak rujuk lagi ni, kita kena rujuk pejabat besok. Jadi rujuk ni dia tak perlu tunggu besok ke apa, dia boleh rujuk je dekat ubah. Lafaz dengan lafaz yang jelas. Saya nasihatkan pasangan, kalau rujuk pun guna lafaz yang jelas. Janganlah okey saya dengan awak kita kembali ya. Awak kembalikan sebagai saya. Jangan. Lepas tu jangan betul tak boleh tanya. Awak nak pantun tak boleh. Awak nak tak rujuk dengan saya balik? Isteri pun jawab nak. Lepas tu dia ingat dah rujuk. Tak boleh. Bagi lafaz yang jelas, senang. Lafaz rujuk yang jelas, contohnya saya bagi tahulah, kalau nak jelas lagi sebut nama lah, saya nama sekian-sekian merujuk kembali isteri saya nama sekian-sekian. Kan? Ataupun cakap je depan dia, saya rujuk awak semula daripada perkahwinan kita yang dulu. Tak perlu saksi Ustaz? Maknanya tak perlu saksi saksi. Tak perlu. Rujuk ni berdua memadai. Lafaz suami tu lafaz yang akan diterima pakai. Tapi nasihat saya itulah, gunakan lafaz yang jelas. Jangan guna lafaz kinayah. Susah, tak pasti kan. Guna lafaz yang jelas. Okey. Soalan yang kedua, adakah melakukan persetubuhan itu dikira sebagai rujuk? Mazhab kita Syafi'i tak dikira sebagai rujuk. Zina jadinya. Dia jadi zina, tapi dia tidaklah zina yang boleh dihukum had. Hukum hudud. Saya nak sebut hudud campur dengan had, jadi hud pula. Tidak boleh dihukum hudud. Dia tapi dalam mazhab Syafi'i kata dia adalah zina selagi mana dia tidak melafaz rujuk. Okey. Dia kena lafaz rujuk. Tapi dalam mazhab Hanafi, kalau dia melakukan persetubuhan suami isteri, maka itu dikira sebagai rujuk. Okey. Dia ada beza kat situ lah. Sebab tu kita bincang dulu pun, ada ke saya sebut itu kan, dari segi perbezaan pandangan mazhab tentang suami isteri duduk sebumbung selepas perceraian. Ada ke itu masih? Tak ada kan? Rasanya Ustaz dah bagi tahu. Ustaz dah bagi tahu. Dah sebut dah kan? Saya ulanglah dalam ni. Maksudnya mazhab kita Syafi'i, suami tak boleh duduk sebumbung dengan isteri selepas perceraian. Sebab apa? Dia meletakkan syak, dia boleh melakukan maksudnya mereka boleh berkhalwat, dikira berkhalwat. Dan boleh juga mereka nanti dikira macam sebut tadi melakukan zina. Ya. Melainkan dengan dia telah merujuk dulu. Lafaz dalam mazhab kita Syafi'i disyaratkan lafaz. Disyaratkan lafaz rujuk supaya jelas bahawa dia telah merujuk isteri dia. Biar jelas lah. Kamu cerai pun macam mana, cara itu juga jelas, kena jelas. Okey. Selepas dia rujuk, kalau dia dah rujuk, maka dia bolehlah dalam tempoh 7 hari datang ke pejabat agama berhampiran untuk mendaftarkan rujuk dia. Daftar rujuk. Daftar rujuk. Ya. Melaporkan rujuk, Bukan mendaftar. Pendaftar yang buat. Dia naklah melaporkan rujuk dia supaya dia boleh didaftarkan. Dengan dalam siapa Ustaz? 7 hari. Dengan siapa Ustaz? Pendaftar ni di pejabat agama lah. Kena pergi pejabat agama. Kena pergi pejabat agama. Tapi maksud saya, rujuk tadi dia dah buat dah.